Hai, Assalamualaikum. Saya Wan Nuri Syafira binti Watawawi, KBJ 2008106337. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wan Nur Aina Farhana binti Wan Muhammad Hashim. Nombor ID KBJ 2008106334. Saya dari Seksyen 11. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hafizah binti Muhammad Nasir. Nombor matrik KBJ 20081134. Assalamualaikum. Nama saya Ilya Farzana binti Azman, KBJ 2008108331. Saya dari Seksyen 11. Agama Hindu diakui sebagai sistem agama pertama dan tertua di dunia serta mempunyai jumlah pengikut ketiga tertinggi selepas agama Kristian dan Islam. Ajaran yang terkandung di dalamnya amat kompleks dan sering kali menjadi mangsa salah tafsir. Hal ini tidak mengherankan kerana tidak ada suatu syarat yang jitu dalam ajaran agama yang bersifat universal ini. Pasti sahaja apabila saya memperkatakan mengenai agama Hindu, akan ada pihak pemantau yang segera menyebarkan berita bahawa saya sedang menyebarkan agama Hindu. Sesungguhnya ada perbezaan yang amat nyata antara menyebarkan agama Hindu dan memperkatakan mengenai agama itu dalam sebuah sesi dialog secara sihat dan positif. Sejak dahulu, seringkali rakan-rakan dan kenalan pelbagai kaum dan agama bertanya kepada saya mengenai budaya India dan agama Hindu yang amat kompleks dan sedikit mengelirukan. Terdapat 6 mazhab utama, 4 Veda, ribuan berhala, amalan ritual keagamaan, dewa-dewi dan pelbagai perkara berkaitan yang tidak mustahil menimbulkan kekeliruan. Seterusnya, perayaan agama Hindu. Hari Deepawali merupakan perayaan yang disambut oleh semua pengganduk yang beragama Hindu di seluruh dunia dan merupakan hari cuti di Malaysia. Perkataan Deepawali merupakan gabungan perkataan Deepa yang bererti cahaya dan perkataan Gavali yang bererti barisan. Perayaan Deepawali ini disambut pada hari ke-14 bulan Aipasi dalam kalender Tamil antara bulan Oktober dan November, yang juga dikenali sebagai Pesta Cahaya. Menurut legenda, Raja Naragasuri yang kejam dan selalu memeras rakyatnya telah dikalahkan dan dibunuh oleh Mahakrishna. Sebelum mati, Raja Naragasuri meminta semua manusia agar mereka merayai hari kemenangan itu sebagai peringatan kepada mereka yang baik tentang godaan hantu dan syaitan. Peringatan kepada mereka yang lupa agar berbuat baik dan menjauhi daripada membuat kejahatan sesama manusia. Seterusnya, pelita yang dipasang dalam barisan dapat dilihat dinyalakan di rumah penganduk Hindu bagi melambangkan kejayaan kebaikan mengatasi kejahatan yang dirayakan sebagai perayaan Deepawali. Pada pagi Deepawali, penganduk Hindu akan menjalani mandi minyak yang melambangkan penyucian badan dan semangat. Selepas upacara penyucian yang melambangkan permulaan yang baru, penganduk Hindu akan mengunjungi kuil di mana patung dewa Hindu akan dikalungkan dengan kalungan bunga. Pada pintu masuk rumah penganduk Hindu, hiasan kolam, hiasan bunga halus yang dilakarkan di atas tanah yang biasanya diperbuat daripada bijiran pelbagai warna akan diletakkan, iaitu dipanggil hiasan kolam. Ini merupakan lambang penyembahan dewa Lakshmi, dewa kekayaan yang dipercayai hanya akan mengunjungi rumah mereka yang punya hiasan kolam di pintu masuk rumah mereka. Kolam merupakan upacara keagamaan bagi penganduk Hindu dan orang Islam adalah dilarang mengikutnya. Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum yang de facto sekular. Pada masa yang sama, status rasmi Islam diiktiraf. Menurut kepada Rajah Banci pada tahun 2000, kira-kira 60.4% daripada populasi Malaysia mengamalkan Islam. 19% agama Buddha, 9% Kristian, 6% Hindu dan 3% Konfusianisme, Taoisme dan agama tradisional Cina yang lain. Yang selebihnya menganut kepercayaan lain termasuk animisme dan Sikhisme. Hari
kebesaran dan perayaan Islam pula. Terdapat 7 hari kebesaran atau perayaan berkaitan Islam yang sering disambut di Malaysia. Yang pertama, Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha merupakan perayaan yang penting bagi orang Islam di Malaysia. Selain itu, peristiwa-peristiwa seperti Isra' Mi'raj, kelahiran Nabi Muhammad iaitu Maulidur Rasul, penurunan Al-Quran, awal tahun Hijrah dan awal Ramadan turut disambut. Sebahagian negeri mengadakan cuti pada hari berkenaan. Mendominasi dalam kebudayaan Melayu. Sebilangan besar perkataan bahasa Malaysia mempunyai asal-usul daripada bahasa Arab, bahasa utama agama Islam. Akan tetapi, terdapat juga perkataan bahasa Malaysia yang berasal daripada bahasa Portugis, bahasa Cina, bahasa Inggeris dan bahasa Perancis. Islam sudah menjadi sebahagian daripada identiti Melayu sehingga adat istiadat Islam telah pun diasimilasikan dengan budaya Melayu. Di dalam konteks harian, perkataan Muslim dan Melayu sering ditukar ganti. Sejarah agama Islam menjadi tanggapan umum bahawa Islam wujud buat pertama kali di Malaysia pada abad ke-10 di Terengganu yang merupakan negeri Melayu pertama menerima Islam. Pandangan ini adalah berdasarkan batu bersurat Terengganu yang ditemui di Kuala Berang, Terengganu. Batu bersurat tersebut bertarikh 1303 Masihi. Oleh itu, dianggarkan Sultan Muzaffar Shah I pada abad ke-12 dari Kedah memeluk Islam lebih awal dan menjadi Raja pertama Melayu yang diketahui untuk berbuat demikian. Bagaimanapun, pemelukan Islam oleh Sultan Megat Iskandar Shah sebelum itu dikenali sebagai Parameswara menjadi peristiwa penting dalam penerimaan Islam orang Melayu di tanah Melayu. Ajaran Syiah tidak diiktiraf di Malaysia. Ia digazetkan sebagai menyeleweng dan penubuhan organisasi berkaitannya adalah menyalahi undang-undang. Ialah Sunni, iaitu mazhab Syafi'i yang merupakan salah satu cabang kepada Sunni, merupakan mazhab utama di Malaysia. Walaupun begitu, di sesetengah kawasan terpencil, masih terdapat unsur kepawangan dalam ajaran Islam mereka. Pengamalan dari mazhab-mazhab lain dalam Sunni seperti Hanafi, Hanbali dan Maliki serta Salafi turut diamalkan oleh sesetengah masyarakat. Sebilangan Muslim muda terutamanya yang dibesarkan dalam lebih sekular dan berlatar barat adalah Muslim separa mengamal. Mereka mematuhi amalan bulan suci Ramadan apabila berpuasa semasa waktu siang yang mandatory dan mengelak memakan daging babi, tetapi mereka tidak mengerjakan sembahyang 5 waktu sehari walaupun pergi ke masjid secara kerap. Pada masa yang sama, bilangan Melayu yang semakin bertambah telah mengambil agama ini lebih serius. Dengan bertambahnya populariti kewangan Islam dan bertambahnya bilangan perempuan memilih untuk memakai tudung atau skaf kepala sebagai bukti. Seperti yang diperlukan oleh Undang-Undang Malaysia dan diiktiraf dalam Perlembagaan Malaysia, seorang Melayu boleh menyerahkan status etniknya jika dia adalah bukan Muslim. Bagaimanapun sebaliknya adalah tidak sahnya benar. Seseorang tidak sahnya menjadi bumiputera dengan memeluk Islam. Muslim Malaysia adalah primernya Melayu, walaupun terdapat kebanyakan bilangan India dan Muslim Pakistan dan bilangan yang semakin bertambah dari etnik mu'allaf Cina. Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum yang de facto sekular. Pada masa yang sama, status rasmi Islam diiktiraf. Menurut kepada Rajah Banci pada tahun 2000,
Kira-kira 60.4% daripada populasi Malaysia mengamalkan Islam. 19% agama Buddha, 9% Kristian, 6% Hindu dan 3% Konfusianisme, Taoisme dan agama tradisional Cina yang lain. Yang selebihnya menganut kepercayaan lain termasuk animisme dan Sikhisme. Budaya Kristian. Kristian adalah agama terbesar di dunia dengan kira-kira 2.2 bilion penganut yang dikenali sebagai orang Kristian. Kebanyakan orang Kristian mempercayai bahawa Yesus adalah anak Tuhan. Pada itu, orang Kristian merujuk kepada Isa sebagai Kristus atau Mesias. Orang Kristian adalah orang yang berpegang teguh kepada agama Kristian berdasarkan kehidupan dan ajaran Yesus. Kristian berasal daripada perkataan Greek koine Christus, terjemahan Bible Hebrew Mesias istilah. Ada beberapa perayaan dalam agama Kristian iaitu paling terkenal ialah Hari Natal atau Christmas. Hari Christmas adalah perayaan Kristian yang paling penting untuk meraihkan kelahiran Isa yang diadakan pada 25 Disember setiap tahun pada Ahad malam. Ahad khusus untuk menyanyi Ave Maria atau Al-Masih dan lagu-lagu lain seperti Gereja Antarabangsa, Emmanuel Lutheran Church, King Christmas, ibadat Dewan Muzik untuk standard yang lebih tinggi yang dikenali di kalangan Kristian. Seterusnya, Happy Easter Day. Happy Easter Day untuk memperingati kebangkitan Yesus menurut Alkitab Perjanjian Baru yang mengandungi Isa telah disalibkan pada hari Jumaat. Mengikut peruntukan masyarakat awam, musim bunga adalah Happy Easter tahunan selepas hari Ahad pertama dan bulan penuh yang pertama. Biasanya dalam 22 Mac hingga 25 April. Antara mazhab majoriti Kristian memperingati kandungan sambutan perayaan. Khusus ini berbeza dari yang paling popular adalah untuk makan kiamat telur perayaan untuk melambangkan kebangkitan dan kehidupan. Kemudian, Hari Kesyukuran atau Thanksgiving Day. Thanksgiving Day merupakan percutian untuk Amerika Kristian Custom yang berasal dari tahun 1621 berpindah ke Amerika seawal Puritan meraihkan aktiviti menuai. Selepas Amerika Syarikat George Washington iaitu Abraham Lincoln dan lain-lain memandangkan hari tersebut sebagai cuti kebangsaan. Akhir sekali, Hari Valentine. Hari Valentine diadakan pada 14 Februari setiap tahun. Hari tersebut merupakan perayaan pencinta atau romantis penuh dengan persahabatan dan kebahagiaan pasangan. Pasangan biasanya akan memberikan hadiah peringatan atau kad ucapan yang cantik dan unik. Sesetengah pasangan tua juga memberi hadiah antara satu sama lain untuk menyatakan cinta mereka yang kekal. Di seluruh dunia, 3 kumpulan terbesar dalam agama Kristian adalah Gereja Roman Katolik, Gereja Ortodoks dan pelbagai mazhab Protestantisme. Roman Katolik dan Ortodoks Timur berpecah daripada satu sama lain dalam perpecahan abad ke-11 dan Protestantisme wujud semasa Reformasi abad ke-16. Pemisahan dari Gereja Roman Katolik. Agama Buddha memiliki sejarah perkembangan yang panjang di Malaysia. Penyebaran agama Buddha di negara ini dapat dilihat dengan adanya pertubuhan organisasi agama Buddha dan tempat ibadat yang telah lama dibina. Aliran agama Buddha yang berkembang di Malaysia adalah Buddha Mahayana dan Buddha Theravada oleh Hinayana. Sejak zaman kolonial British, kedua-dua aliran ini juga berkembang dari tempat yang berbeza iaitu dari China, Thailand, Burma dan Sri Lanka. Dari segi sejarah perkembangannya, aliran Buddha Vajrayana dilihat semakin berkembang dan tersebar luas di seluruh Malaysia. Aliran ini berasal dari negara China iaitu dari wilayah Tibet. Perkembangan aliran Buddha Vajrayana ini secara dominannya dianuti oleh masyarakat Cina.
Persatuan Buddha Malaysia ditubuhkan pada tahun 1959. Ditubuhkan untuk menggalakkan perpaduan, persahabatan dan juga kebajikan sosial. Persatuan lain seperti Buddhalis Mahavihara, Persatuan Buddha Muda Malaysia dan juga Majlis Sangha Buddha Malaysia. Rumah ibadat ialah tokon dan wat. Tokon dan wat agama Buddha berfungsi sebagai pusat penyembahan, aktiviti pendidikan, kebajikan dan juga keagamaan. Ketua agama Buddha ialah digelar biku yang bermaksud sami. Elemen penting seperti loceng, lilin dan juga patang Buddhalis sebagai simbol dalam kesucian agama mereka.